Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada banyak kekeliruan tentang apa sedang berlaku berkait dengan tindakan SPRM menyiasat Parti Pribumi Bersatu dan membekukan akaun bank parti. Kalau ikut kenyataan dari Ketua Penerangan Kerajaan Lokman Adam, perkara ni berkait dengan projek sebanyak 600 bilion yang dikatakan Parti Pribumi Bersatu telah menerima kickback ataupun rasuah sebanyak 4.5 bilion ringgit, dan duit ni telah diguna untuk pilihan raya baru ini, PRU 15. Ini kenyataan Ketua Penerangan Kerajaan Lokman Adam. It's about 600 billion kontrak kerajaan dan 4.5 bilion rasuah. SPRM pula berkata perkara ini tidak berkait dengan isu projek kerajaan ataupun projek semasa lockdown, masa COVID tahun 2020 dulu. Nothing to do. It's not related to any project ataupun kontrak semasa lockdown zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ataupun zaman 6 bulan lockdown. So SPRM, dan ini Azam Baki sendiri yang berkata ni, SPRM menafikan kenyataan Lokman. Jadi Lokman ni tembak je lah. It's nothing to do with apa yang dia cakap. Anwar Ibrahim pula berkata dia tidak mengarah SPRM untuk membekukan bank account Parti Bersatu ataupun menyiasat Parti Bersatu. Ini tindakan SPRM, inisiatif mereka sendiri. Ini kerana ada 300 juta duit dalam bank Parti Bersatu. Jadi perlulah SPRM menyiasat bagaimana Parti Bersatu dapat begitu banyak duit, 300 juta di dalam bank dalam jangka masa yang pendek saja. Jadi sekiranya tiap-tiap kali parti ataupun syarikat ataupun pertubuhan ke NGO ke ataupun individu ada banyak duit dalam bank dan oleh kerana itu perlu disiasat, maka ramailah rakyat Malaysia perlu disiasat. Sebab ramai bukan saja ada duit dalam bank dalam Malaysia, tapi di luar Malaysia pun. In fact, ramai orang yang kaya, millionaire, billionaire, orang politik dan sebagainya, tauke-tauke, ramai ada duit lebih lagi di luar Malaysia dari di dalam Malaysia. In fact, duit luar Malaysia ni, kalau nak kira, duit rakyat Malaysia, pertubuhan Malaysia ataupun individu-individu ke, di luar Malaysia ni lagi banyak. Dan sekira nak siasat, maknanya, ramailah perlu kita siasat. Termasuk Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim tu, dia ada banyak duit tu di luar Malaysia. Dan ada banyak duit di England. Dan duit tu, dalam nama proksi, ada pemegang amanah, trustee ataupun proksi. Pemegang amanah ni memegang beratus-ratus juta untuk Anwar overseas. So yang Anwar duduk kata macam mana dalam satu masa, jangka masa pendek, Parti Bersatu dapat 300 juta, 300 million. That one actually applies to him, sebab Anwar punya duit, kalau ikut Lokman Adam, ini Lokman Adam yang beritahu ni. Saya berpandu kepada kenyataan Lokman Adam, di Indonesia saja Anwar ada berbilion-bilion ringgit dia simpan di Indonesia. Ini Lokman yang cerita. Dan dia cerita yang duit ni bawa ke sana cash melalui Johor. Ini orang dia sendiri duduk cerita ni, orang Ketua Penerangan Kerajaan yang sekarang duduk sama dalam kerajaan, Anwar Ibrahim. Dan benda ni dah lama dia cerita dulu. So masa dia mula-mula keluar parti keluar dari parti PKR dan dia masuk UMNO,
dan dia join Najib dalam UMNO sebelum PRU 2004. Dia dah cerita dah semua ni, dan juga dia cerita tentang 6 kotak lah yang Anwar simpan dan sebagainya. Anyway, kalau ini betul isu, maknanya bukan parti bersatu lah, termasuk parti dalam kerajaan juga perlu disiasat. Dan Lokman ni boleh jadi saksi kepada SPRM. Azam Baki boleh panggil Lokman, dapatkan kenyataan dia tentang apa yang dia cerita, cash yang Anwar bawa keluar berbilion-bilion, dan di Indonesia tu pun dah banyak dah, dia kata. Mengikut Lokman, keluarga Sukma tolong simpan duit tu di Indonesia. Parking dekat mana tak tahulah. So anyhow, yang penting ni, Anwar mendedahkan penyiasatan SPRM sebelum SPRM sendiri membuat kenyataan. Jadi sekarang ni, siapa yang menyiasat, Anwar ke SPRM? Sebab dia menyiasat berdasar kepada Anwar. SPRM menyiasat Parti Bersatu kerana Parti Bersatu ada 300 juta dalam bank, dan perlu Bersatu ni menjelaskan dari mana datang duit ini. So kalau sekira that is the reason, that is the, boleh dianggap sebagai asas penyiasatan, maka isu dia bukanlah projek atau kontrak masa lockdown. Macam dia orang duk cerita ni, nothing to do with COVID punya projek, nothing to do with kontrak yang dikatakan dibagi negotiate ataupun runding tanpa tender, negotiate without tender, is about cash yang ada dalam bank. Tapi ini tugas bank. Sekiranya bank tersebut yang di mana Bersatu ada buka akaun, kalau sekira cash atau duit atau satu transaksi dan duit masuk ke dalam akaun bank, sekira ragu-ragu, bank tu patut query. Bank tu actually boleh lapor kepada bank negara, dan akaun tu boleh ditutup. Bank boleh tutup akaun tu oleh kerana ada beratus juta masuk, dan bank ni ragu-ragu, bank ni suspect ataupun tidak puas hati tentang sumber duit tersebut. Where did the money come from? Bank tu all over the world sama. Kat England ni biasalah, kalau you masuk duit banyak, you tak boleh, bank tanya mana mari duit, kalau you tak boleh jawab, dia tutup bank account you. Dan kalau benda ni you jual rumah kat Malaysia misalan, and you nak beli rumah dekat UK, terlebih dahulu sebelum you transfer duit tu, you hantar SNP, Sales and Purchase Agreement, menunjukkan, dan kalau boleh dari lawyer, menunjukkan you dah jual rumah dan you pindah duit sini untuk beli rumah di sini. Bank lepaslah kalau duit tu masuk cash. Katalah you masuk sampai £1,000,000, tanpa penjelasan, pop, bank boleh tutup account you. So it's not that easy sekarang ni lah. Dan sekira betul lah ada 300 juta yang dipindah masuk, transfer kepada bank account parti, account bank Bersatu, dan duit ni boleh dianggap sebagai ragu-ragu atau suspek. Jadi kesalahan dia bank lah, bank tak buat kerja. So the reason for investigation semata-mata kerana ada 300 juta, dan Anwar kata macam mana mereka boleh dapat 300 juta? That's not Anwar's business. Itu maknanya that's Bersatu's business. Yang bukan Anwar yang sepatut bertanya, mana awak dapat 300 juta? Kalau tidak, orang pun boleh tanya, mana awak dapat begini banyak berbilion-bilion? Maknanya Anwar pun terlibat rasuah ke? So just based on how much money you have, tak cukup untuk you nak ambil tindakan untuk beku bank account, unless bank itu sendiri nampak ada benda tak kena, and the bank take action lah. Anyhow, the issue is this: what is the real story? Dan sekira betul Anwar kata ada 300 juta cash dalam bank, yang saya difahamkan bank yang dibeku hanya ada dalam 20 juta saja.
Tak ada 300 juta. Di mana yang Anwar kata 300 juta? Yang saya tahu hanya 20 juta atau 20 juta lebih. Dan untuk satu parti politik, this is not, tak pelik benda ni, 20 juta. Tengku Razali dulu, masa Semangat 46, dia dah belanja lebih dari 100 juta. Sampai dia tak tahan, dia tutup ni Semangat 46. Akhirnya semua kembali ke UMNO. Hari ni, itu 25 tahun dulu. Kita duk cerita tahun 90-an ya. Hari ni, that's worth about 300 million. 300 juta. Which Tengku Razali belanja untuk Parti Semangat 46. Sampai dia tak tahan, banyak sangat dia belanja. So normal lah untuk you nak to run a party, untuk you nak mana membayar kos parti. Dan 100 juta setahun untuk nak mengendalikan parti, to run a party is normal. 100 million. Parti Bersatu dah berapa tahun. Jadi bermaknanya it's bukan satu perkara luar biasa yang perlu tindakan diambil. Dan akaun tu telah diaudit. Dia punya penyata kira-kira ataupun annual account tu telah diaudit. Dan duit masuk, duit keluar, dari mana duit masuk, untuk apa duit tu dibelanja. Auditors dah certify everything in order. Jadi sekiranya Anwar rasa ada penipuan di dalam akaun, maka auditor tu boleh dipanggil dan tindakan boleh diambil. Macam mana awak certify akaun ni, awak sign akaun ni, padahal duit tu datang dari rasuah, awak tak check ke? So maknanya auditor involved, ROS involved, bank yang di mana duit tu dimasuk involved, bank negara juga involved. Banyak pihak terlibat di dalam perkara ini. Dan sekiranya ada penipuan ataupun duit 300 juta dari sumber yang tidak diketahui telah masuk dalam bank account Parti Bersatu, dan auditor diam, bank diam, bank negara diam, semua orang buat tak tahu, maka ramai orang will be in trouble tau. Dan okey, dia kata 300 juta. Yang saya tahu not 300 juta, dalam 20 juta lebih. Jadi Anwar ni dia confuse public. Anwar ni nak main persepsi. He's playing a perception, iaitu Parti Bersatu ni corrupt, Parti Bersatu ni crooked, Parti Bersatu terlibat dengan rasuah, dan ada 300 juta dalam bank yang tak boleh nak explain, tak boleh nak jelas dari mana duit ni datang. So the issue is, yang Anwar cakap ni, bukan sah Parti Bersatu ni corrupt atau Parti Bersatu terlibat rasuah. No. Not confirm. Cuma oleh kerana you ada 300 juta dalam bank, kita nak tahu dari mana duit tu mari. Adakah duit tu duit rasuah, duit haram atau duit halal? Itu tak timbul. Isu tu tak timbul. Isu dia, mana mari duit tu? Kita nak tahu dari mana 300 juta tu mari. Jadi kita ambil tindakan terhadap awak. Kita beku akaun, kita siasat awak sebab kita nak tahu dari mana duit tu mari. Adakah duit tu duit haram? That's not important. Duit tu haram ke, halal ke, you boleh explain ke, is not important. Kita nak tahu dari mana duit tu mari. Explain where the 300 million came from. So you nak tahu, adakah Parti Bersatu ni terlibat dengan jenayah? Adakah Parti Bersatu ni terlibat dengan rasuah? Atau you nak tahu siapa yang menderma, siapa yang membantu dari segi kewangan kepada Parti Bersatu. So you want to know who is financing, who is supporting Parti Bersatu. Itu yang sebenar apa you nak. You don't care duit tu haram ke halal. You nak tahu where did the money come from. Who is your supporter? Who is your financer? Itu matlamat. So they want to go
for the supporters, the financiers. Maknanya next target will be siapa menderma kepada Parti Bersatu. Siapa memberi bantuan kewangan kepada Parti Bersatu. Kerajaan akan target mereka untuk tindakan. So, mereka akan disiasat, income tax mereka, syarikat mereka, harta mereka, banyak mana duit dalam bank. They will be persecuted. Bermaknanya, they're going for a witch hunt. Dia nak cari penyokong-penyokong, financer Parti Bersatu, and dia nak pergi pancung semua orang supaya tak ada orang berani nak bantu Parti Bersatu. That is the real target. The target is not Bersatu. The target is orang yang menyokong, yang beri bantuan kewangan kepada Bersatu. And that's why Anwar kata, kita nak tahu dari mana duit tu datang. Matlamat dia, kita akan, we will hunt, kita akan buru orang yang membantu dari segi kewangan Parti Bersatu, so that supaya lepas ni tak ada orang berani nak bantu Parti Bersatu atau derma kepada Parti Bersatu. That is the real issue di sini. Dan yang kata 300 juta tu, yang saya faham dalam 20 lebih. Kalau check bank account pun tak ada 300 juta. Apa audited account. Penyata kira-kira parti tahun 2020-2021 tidak ada 300 juta. So macam mana dalam bank ada 300 juta bila penyata kira-kira tak ada tunjuk. Penyata kira-kira ni kena tunjuk apa ada dalam bank. Duit dalam bank, duit cash dalam tangan, cash in hand, cash in bank. Siapa yang buat account faham benda ni? You tak boleh lah maknanya ada 300 juta dalam bank, tapi penyata kira-kira you hanya tunjuk 10 juta misalan. It doesn't work that way. The auditor kena reconcile balance di antara apa dalam bank dengan apa yang tunjuk dalam penyata kira-kira. Penyata kira-kira is a reflection of what's in the bank. So you tak boleh satu figure di sini, satu lagi figure di situ. Jadi account tu tak balance. Bila tak balance, auditor tak boleh nak sign account tersebut. Dan account Parti Bersatu ni telah ditandatangani. Bermaknanya is sah. No discrepancy. Everything reconciled perfectly. Ini the fundamentals of accounting. Jadi ialah ramai ni orang ni bukanlah orang macam Lokman misalnya. Dia bukanlah dia ni accountant ataupun professional seperti auditor. Dia ni kaki tembak. Jadi dia tembak je lah. Bagi Lokman dia kata 600 juta. 600 bilion dan 4.5 bilion cash kickback. Anwar pula kata 300 juta dalam bank yang tak tahu mari dari mana, padahal auditor dah confirm mana duit tu datang dan bukan 300 juta mengikut auditor. Yang saya tahu hanya dalam 20 juta. Dan untuk satu parti politik 20 juta is nothing. Tengku Razali dulu 200-300 juta dia habis. Nilaian hari ni lah, masa tu 100 over million. 100 over million today is worth about $250 million. Tengku Razali belanja $250 million. Sampai dia tutup, tak tahan dah, banyak sangat kena belanja. And that one is semua ditanggung oleh kuli. The problem is parti tak ada duit, kuli sendiri yang tanggung. Tak bagi siasat ke kuli. Tengku Razali Hamzah ni belanja 200 juta tu, $250 million untuk parti Semangat 46. Mana mari duit tu? Tak ada pun bising pergi siasat, tak ada pun buat kenyataan bahawasanya Tengku Razali ni mungkin dia ni korup, mungkin Tengku Razali ni semasa dia Menteri Kewangan dulu mungkin dia rompak duit rakyat. Tak ada pun timbul benda tu, sebab benda tu is understood. That's the cost to run a political party. Ramai orang beritahu, kalau awak ni pandai sangat, awak ni boleh cakap ni cakap tu, kalau cerdik sangat pergi bertanding pilihan raya. Ya, yang duduk bising suruh saya bertanding pilihan raya, if you're so clever, go and contest. 10 juta nak bertanding pilihan raya. Saya nak duduk parti mana?
Tak ada parti nak ambil saya. Dan saya kena bertanding sebagai calon bebas, independent candidate. Saya habis 10 juta pun, macam ada beberapa kawan saya pilihan raya baru ni. Dia orang habis berjuta-juta. Millions they spend. Tapi dia orang ada duit, tak apalah. Millions they spend. And dia orang belanja berjuta-juta tu, bukan saja kalah, hilang deposit. They lost their deposit. Bukan setakat kalah saja. Buat apa saya nak belanja sampai 10 juta untuk kalah dan hilang deposit? Jadi orang yang kata, pergilah bertanding pilihan raya tu, dia orang tidak cerdik. Dia ingat bertanding pilihan raya tu, dengan air ludah basi pun cukup dah boleh bertanding. Hello, you need millions. Dan kalau parti, misalan, macam Parti Bersatu, kalau dia ada 20 juta, 20 million di dalam bank, that's nothing. 20 million, you ada calon ramai mana? Saya, kalau calon bebas pun, kalau tak ada 10 juta, jangan buang masa. Dan kalau saya belanja 10 juta pun, kemungkinan besar bukan saja saya kalah, saya akan hilang deposit juga. That is the reality. Jadi janganlah maknanya orang macam Anwar ni, Perdana Menteri yang biasa jadi Menteri Kewangan, nak buat satu drama bahawasanya, wow, Parti Bersatu ada 300 juta dalam bank. Oleh kerana itulah SPRM perlu siasat. Oleh kerana itulah kita kena buku akaun bank. Sebab 300 juta ni satu jumlah yang sangat-sangat besar dan mereka perlu jelas dari mana duit tu datang. Come on. We are not newcomers. Kita sudah tahu. And we know. UMNO belanja 1 bilion untuk PRU baru ni. 1 bilion. Dia kata Bersatu atau perikatan membelanja 4.5 bilion. Barisan belanja 1 bilion. Tanyalah pemimpin-pemimpin barisan tu. 1 bilion barisan. Masih kalah. Dapat 30 kerusi je. 30 kerusi, 26 untuk UMNO. Selepas belanja 1 bilion. Okey, tunjuk akaun. Ada tak 1 bilion dalam akaun? Dari mana mari 1 bilion tersebut? Tak ada dalam akaun. Akaun barisan yang dia orang file. Sebab selepas pilihan raya ni, dia orang kena file dengan Election Commission, SPR. SPR mewajibkan dia orang file account. Kalau dia orang tak file account, dia orang boleh ini digantung. So semua parti politik kena file account dengan SPR dan pergi check tengok Barisan Nasional. Dia file dengan SPR tu, perbelanjaan semasa pilihan raya PRU 15. Perbelanjaan Barisan Nasional yang mereka file dengan SPR. Tak ada 1 bilion. Dia maksimum satu kerusi 200,000 saja, 200,000 satu kerusi. Dia bertanding 150 lebih kerusi aja. 150 over seat at 200,000, 200,000 satu kerusi maksimum. So it doesn't come to 1 billion, tapi dia belanja 1 billion. 1 bilion yang dia belanja tu, 1 bilion keseluruhannya, dia orang tidak declare kepada SPR. Mana mari duit tu? Dan sebab apa duit tu tidak declare? Sebab kalau mereka declare perbelanjaan tu, mana dia be disqualified. So, dia orang senang aja nak point here, point there. Tapi dia orang sendiri banyak dia orang melakukan kesalahan ni. Barisan Nasional dan UMNO banyak kesalahan dia orang lakukan semasa pilihan raya baru ni. Dia orang belanja lebih dari had. They spend more than allowed. And they didn't declare yang dia orang spend begitu banyak. Dia orang tak declare perbelanjaan mereka. Dan yang lebih penting, dari mana 1 bilion tu datang? Tidak ada bukti dalam akaun dari mana sumber duit 1 bilion. Dan inilah yang Anwar kata, kesalahan kononnya, kesalahan Parti Bersatu. Dan perlulah maknanya Parti Bersatu mengeluarkan satu statement ataupun bukti
menunjukkan tidak ada 300 juta 300 million dalam bank seperti Anwar Ibrahim berkata. Assalamualaikum. Salam sejahtera.